Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. So kita akan sambung lagi perbincangan kita yang melibatkan modul pintas 2019. Kali ini kita akan cover topik penyelesaian segitiga. Okey, penyelesaian segitiga sebenarnya KBSM belajar, KSSM pun belajar. Okey, bezanya KBSM jumpa lambat sikit dekat bab 10. Untuk KSSM mereka jumpa di bab 9. Dan subtopik bawah penyelesaian segitiga ni benda yang sama. Benda yang sama yang kedua-dua batch ni belajar, iaitu tentang petua sinus, petua kosinus dan juga luas segitiga. Bezanya KSSM dia ada advance sikit, yang mana mereka ni belajar lebih tentang kes berambiguiti. Okey, kes berambiguiti. Nanti cikgu akan tunjukkan contoh soalannya. Okey, sebab soalan ni memang dah selalu disoal dalam SPM. Cuma untuk silibus KBSM dia tak fokuskan di situ. Kita belajar lebih kepada melukis satu lagi segitiga di dalam suatu segitiga yang asal. Kita tak ada mention dia sebagai kes berambiguiti. Okey, tapi untuk KSSM dia mention dan difokuskan, dia letakkan sebagai satu subtopik. Tu je lah beza dia, tak ada apa sangat pun. Okey, so cikgu akan recap sikit lah untuk apa yang awak dah belajar dalam tajuk penyelesaian segitiga yang cikgu sebut-sebut tadi kan. So awak boleh tengok awak punya rumus bahagian trigonometri. Okey, rumus trigonometri. Awak tengok dekat sini rumus nombor 12, 13, 14. Okey, siapa yang nak rumus, nanti cikgu akan tinggalkan rumus lah dekat postcard. Awak datang ambil lah yang jenis macam ni untuk senang awak nak buat revision. Kalau yang still ada rumus lagi dekat rumah tu, dan pakailah rumus yang biru tu. Siapa yang tak ada, nanti boleh ambil dekat postcard. Cikgu akan tinggalkan rumus ni di postcard sekolah. Okey, untuk soalan untuk penggunaan rumus dalam penyelesaian segitiga, kita pakai rumus nombor 12, 13 dan 14. 12 ni rumus yang melibatkan petua sinus. Sin. So petua sinus ni kita pakai rumus yang ada sin. Bila kita nak pakai, bila kita diberi dua sudut ataupun satu sisi, ataupun kita ada dua sisi dan satu sudut, senang kata petua sinus kita pakai kalau diberi sudut. Okey, itu hint dia lah. And then nombor 13 ni adalah petua kosinus. Okey, cos, dapat situ ada cos, petua kosinus. Dan selalu petua kosinus ni kita akan pakai bila kita ada satu segitiga yang mana dia langsung tak bagi apa-apa sudut, tapi kita tahu panjang ketiga-tiga sisi. Dan kita boleh pakai petua kosinus untuk cari sudut. Okey, dan last kali kita belajar tentang luas segitiga. Ini kiranya ni rumus luas segitiga yang ketiga kita belajar. Dan ini melibatkan sudut. Okey, sudut ni dekat mana? Ini adalah sudut bersebelahan. AB adalah sisi di sebelah sudut C. Okey, tu senang je lah nak ingat sebenarnya. And then apa lagi pasal luas segitiga? Kalau kita buat flashback balik, awak dah belajar ini adalah luas segitiga yang ketiga awak belajar. Okey, yang pertama awak belajar luas segitiga yang melibatkan bersudut tegak. Yang tu paling senang, 1/2 darab panjang darab dia punya tinggi. And then awak belajar luas segitiga apabila diberikan koordinat. Yang ni awak pakai yang ni. Okey, ini apabila awak tahu koordinat setiap bucu segitiga tu. And then last sekali inilah yang dalam tajuk penyelesaian segitiga. Ini luas segitiga yang ketiga. Okey, so kita terus pergi pada contoh soalan. Kita tengok soalan nombor 14 untuk set 1. Okey, biasanya dia akan keluar bahagian C soalan ni. Okey, bahagian C kita dah bincang hari tu. Bahagian C akan keluar soalan penyelesaian segitiga, nombor indeks, pengatur caraan linear dan juga lagi satu bab 11 tu. Tak ingat cikgu, awak tengoklah dekat dalam buku form 5. Dua bab yang terakhir tu memang keluar dekat dalam paper tu bahagian C. Okay, and then sebab awak belum belajar dua bab yang terakhir tu, so awak tak ada option tau. Awak kena jawab nombor indeks dan juga penyelesaian segitiga. So tengok betul-betul video ni. Okay, sebab soalan dia lebih kurang sama je. Jadinya kalau banyak latihan nak buat, bolehlah awak skor 10/10. Sebab sini kan 10 markah. Okay, so apa soalan dia? Ini dia bagi segitiga ABC. Kemudian dia cakap, okay, AB sama dengan 5 cm, BC 4.7 cm dan AC 6.5 cm. Langsung dia tak
bagi dekat kita punya lukisan. Okey, dia tak label dekat lukisan kita. So maksudnya kita lah yang kena label setiap sisi yang dia bagi tu. So yang kita label. Mana highlighter? Okey. So kita highlightkan dulu maklumat-maklumat penting. First dia kata AB sama dengan 5 cm. Okey, so kita label kat sini 5 cm. Lepas tu dia kata BC 4.7 cm. So BC dekat sini 4.7 cm. And then AC sama dengan 6.5 cm. AC 6.5 cm. Okey, titik D terletak atas garis AC. Okey, atas garis AC ada satu titik D. Okey, dengan keadaan AD sama dengan BD. Okey, maksudnya jarak antara AD dengan BD ni sama. Okey, so kita boleh kata bahawa bila kita ada satu titik D dekat sini, AD BD dia akan membentuk segitiga sama kaki. Sebab dia kata jarak dia sama kan. Okay, so yang tu kita sketch dulu pakai pembaris sebab kita sendiri pun tak sure titik D tu duduk kat mana. Okay, so kita buat anggaran je lah dengan panjang yang lebih kurang sama. Okay, jadi kalau seandainya di sini D, okay, dekat sini adalah titik D, then AD adalah sama dengan DB. Okay, AD sama dengan BD. Ya Allah, DB sama lah tu. AD BD benda yang sama. BD DB kan. Okay, so AD sama dengan BD, dia akan jadi satu segitiga sama kaki kat situ. Okay, so kita tengok soalan ni. Baru dia punya statement je, belum keluar soalan dia lagi. Okay, so soalan dia pertama, dia kata dia suruh awak cari sudut BAC. Ini pun dia kena ada skill pandai baca sudut tau. Kadang-kadang ada yang salah baca. Bila dia tulis sini sudut BAC, dia pergi pantai yang ambil sudut B. Tak boleh. Sudut ni kita nak baca kat mana? Bila dia bagi BAC, maksudnya ni dia bagi kat tiga-tiga bucu tau. Bucu A, bucu A, bucu B, bucu A dengan bucu C. So sudutnya duduk dekat bucu A. Sudut dia akan duduk dekat bucu yang tengah-tengah. Okay, so first dia suruh awak cari sudut BAC, maksudnya cari sudut A. Okay, sama dengan gambar rajah kita tadi, sudut A duduk dekat sini. Okay, ni sudut A, so kita akan tandakan ini yang dia suruh cari, sudut BAC. Okay, so bucu yang di tengah-tengah inilah sudut yang awak perlu cari, BAC. Okay, so dia kata panjang lah cm, dia nak sudut tu, dia nak sudut di sini. Tengok dia bagi ke awak tadi sisi untuk ketiga-tiga ni, AB, BC dan AC. Maksudnya bila tak ada sudut, awak ada tiga panjang sisi yang diketahui, awak boleh cari sudut dengan menggunakan petua kosinus. Okey, awak boleh cari sudut dengan menggunakan petua kosinus. Okey, so kita akan pakai petua kosinus. Cikgu tulis balik dulu petua kosinus ni. Okey, petua dia ini adalah soalan kertas 2 kan. Bila kertas 2, biasakan tulis jawapan dan juga nombor soalan Jangan pergi bantai bagi jawapan je. Nanti awak menyusahkan pemeriksa tu nak cari ini soalan yang nombor berapa. Okey, so cikgu salin dia punya petua kosinus. Okey, settle, betul dah. A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 BC cos A. Okey, yang ni darab lah maksudnya. 2 darab B darab C darab cos A. Okey, so oleh sebab dia pakai ABC, so senang je sebenarnya. Kita just boleh, kalau jenis awak yang tak biasa kan, tak biasa bukan tak biasa apa tau, sebab dalam tak buat latihan benda ni kan. So awak label lah setiap sisi yang dia bagi tu. Okay, contoh sini kan AB kan, awak label ini sebagai sisi A, BC label sebagai sisi B, AC label sebagai sisi C. Sebab apa kita nak label sisi A, B, C? Sebab kita nak matchkan dengan sini. Bila dah label, nanti bila kita masuk taklah salah. Okay, tapi kena betul juga. Cikgu salah label ni. Salah.
Sebab dia sini cos A kan, cos A. So sisi yang bertentangan dengan sudut A akan jadi sisi A. Salah. Macam mana salah pula ni? Ya Allah. Okey, bila awak label sisi, awak tengok sudut dia and then awak labelkan sisi dia secara bertentangan. Okey, tu cara kita baca lah dalam penyelesaian segitiga ni. Maksudnya ini sudut A. So sisi A adalah bertentangan dengan sudut A. Ini sudut A, jadi di sini adalah sisi A. Ini sudut B, jadi di sini adalah sisi B. Ini sudut C, so di sini adalah sisi C. So tekanlah. Wih, salah pula jo. Okey. Hai, sodap yo. Okey, jadi kita akan masukkan A, B, C. Okey, sini cos A, sini adalah sisi A. So sisi A tadi kita label dengan cos A kan. So sini 4.7. Jadi sini adalah 4.7 kuasa 2 sama dengan B adalah 6.5. So 6.5 kuasa 2 tambah C adalah 5. Okey, so 5 kuasa 2 tolak 2 darab B 6.5 tadi. And then C adalah 5. And then cos A. Cos A ni kita tak tahulah A dia berapa. Okey, so boleh kira. Okey, kita selesaikan yang nombor dulu. Okey, yang nombor dulu kita selesaikan yang ni. And then kita akan tolakkan dengan 6.5 kuasa 2, tolakkan dengan 5. Sebab kita andaikan dua nombor ni kita bawa ke sebelah. Okey, kita bawa dia ke sebelah sini. So kita kira 4.7 kuasa 2 tolak 6.5 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. So kita dapat negatif 45.16 sama dengan, jadi yang ni semua kita dah buat pergi kiri kan. So dia akan tinggal negatif 2 and then 6.5 cos A. Okey, so awak tengok sini semua darab kan, sini semua darab. So awak boleh bawa pergi sebelah juga, dia akan jadi bahagi dengan negatif 45.16. So selesaikan ini dulu, nanti akan tinggal cos A saja. Okey, so selesaikan ini dulu. Negatif 2 darab 6.5 darab 5. Okey, so dapat negatif 6.5. Negatif 45.16 bahagi dengan sebab ada negatif kan. Okey, negatif 45.16 bahagi answer kita tadi. Kita akan dapat cos A sama dengan 0.6948. Okey, and then nak cari A macam mana? Macam nak cari A? Shift, soalan shift answer tadi. Shift cos 0.6948. So kita dapat jawapan dia 45.99. Okey, 45.99. Betul. Okey, 45.99. So bagi dia dalam 4 angka berarti mari sikit. Okey, siap. So tadi markah 4 kan. Jadi dekat sini akan ada 2 markah, iaitu markah yang pertama bila awak masuk rumus K1, markah yang kedua bila awak dapat jawapan N1. Sudah siap. So senang je dapat 4 markah kat sini. Okey, soalan A2. Dia nak panjang bagi BD. Mana yang gambar rajah tadi? Okey, bila kita dah dapat dia punya sudut, tulis tau dekat gambar rajah. Itu cara nak buat penyelesaian segitiga ni. Kena tulis sudut tu dekat gambar rajah. So 45.99. Sebab nanti dia akan ada relation lagi dengan soalan seterusnya. So kita akan tulis. Okey, dia nak panjang BD. Panjang BD maksudnya panjang dekat sini. So macam mana kita nak kira panjang dekat sini? Panjang BD ni. Jadi tak tahu panjang AD berapa, panjang AB berapa. So kita tak ada idea kat situ. So apa yang kita boleh buat untuk cari panjang BD? Macam mana? Kalau perhatikan, okay, tadi kita dah buat conclusion yang AD dengan BD adalah segitiga sama kaki. Betul kan? Okay, bila kita dah tahu ni segitiga sama kaki, ini sudut dia 45.99.
Jadi dekat sini berapa sudut dia? Mesti sama kan sebab sama kaki. So 45.99 juga. Dah tahu dua sudut ni, kita boleh tahu sudut dekat atas. Betul tak? Kita boleh tahu sudut D. Okey, so kita kira yang tu dulu. Macam mana kita kira sudut D? Soalan A2. Okey. First kita kirakan sudut D. Okey, nak kira sudut D, satu segitiga 180. Jadi 180 tolak 45.99 tolak dengan 45.99. Okey, so dapat berapa ini? Kira 180 tolak 45.99 tolak 45.99 dapat 88.02. Okey, so dapat 88.02. Itu adalah sudut untuk di sini 88.02. Okey, so dah dapat sudut sini. Jadi sekarang awak tengok dia nak awak cari panjang BD. Okey, panjang BD 88.02. Awak dah ada nilai panjang untuk sisi yang bertentang dengan dia, iaitu 5 cm. Sekarang ni BD ni dia ada sudut yang bertentang, iaitu 45.99. Bila kita ada pasangan yang macam ni, maksudnya kita boleh pakai petua sinus. Okey, kita boleh pakai petua sinus pula kali ni. So macam mana nak pakai petua sinus? Cikgu copy dulu petua sinus. Okey, petua sinus adalah A per sin A sama dengan B per sin B. Tak payah lawan nak copy sampai ke hujung ni. A per sin A, B per sin B, C per sin C kan sendiri pening. Ambil satu pasangan sahaja. Okey, iaitu A per sin A dengan B per sin B. Okey, lepas tu just ambil je nilai ni sebagai A. Okey, sebab ni pun dah memang sudut A kan. So ambil ini sebagai sisi A yang baru. Okey, ni sebagai satu lagi sisi A yang awak tak tahu. So just tulis sini A per, okey, ambil sini sin 45.99. 45.99. Okey, sama dengan, okey, B kita ambil yang belah sini lah. Okey, andai kata ini adalah sisi B, walaupun ini adalah sudut D yang sebenarnya kan. Okey, tak apa, kita tulis je kat sini. Okey, kalau sini sudut D, maksudnya yang ni kita ubahlah. Kita jadikan dia D dan juga sudut D, sin D. Nak bagi match dengan kita punya gambar rajah. So sini sin D, sebab tadi kita kira sudut D. Okey, so kita ubah, kita modify sikit rumus ni. Okey, yang pentingnya bila awak nak pakai rumus sinus ni, awak tahu yang awak ada sudut dan juga sisi yang bertentangan. Okey, mesti tahu dia punya sudut dan sisi bertentangan. And then tak kisahlah sebenarnya nak letak A ke B ke C ke D ke, awak tetap akan dapat jawapan yang betul. Okey, so D kita tahu 5. Okey, D ni adalah sisi yang bertentangan dengan sudut D. Okey, so 5. And then perkan dengan, okey, sini sudut D kita dah kira tadi iaitu 88.02. Gantikan, okey. Awak suka kemaskanlah sikit awak punya ni Okey, lepas tu boleh kira. Macam nak kira A? Macam nak kira A? Mula-mula sin 45.99 kena darab 5. Jawapan nanti bahagikan dengan sin 88.02. Okey, so sin 45.99 and then darab 5, bahagikan dia dengan sin 88.02. So akan dapat jawapan dia 3.598. Okey, ambil 3 angka berarti. So dapat 3.598 cm. Okey, gunakan unit yang sama sebab ni panjang kan. Lepas tu sini dia dah bagi dah unit panjang adalah cm. Okey, so buatlah macam tu Jadi markah, macam mana markah kat sini? Bila awak dapat masuk rumus, sini Q1, dapat jawapan betul N1. Okey, terus confirm dapat 4 markah untuk soalan 14A. Okey, so sebelum kita sambung lagi, jadi yang ni awak kena masukkan balik lah apa yang awak dah buat tadi kan. Tadi awak dapat AB ke BD? Dapat BD. Dapat BD. So dekat sini tandakan panjang BD 3.598
cm. Okey. So maklumat apa yang kita ada, jangan lupa tanda cikgu ni nampaklah comel sikit sebab cikgu kan tanda pakai magic pen. Kotak nanti tak nampak. Awak tanda pakai pensel, dia akan kemas sikit lah. Okey, so kita pergi soalan B. Soalan B dia kata apa? Dia suruh awak lakar sebuah segitiga iaitu A prime, B prime, C prime yang mempunyai bentuk berbeza daripada segitiga ABC. Okey, so nanti lagi segitiga awak kena tagging dia sebagai A prime, B prime, C prime berbeza daripada segitiga ABC. So fokusnya adalah di segitiga ABC yang besar ni. Okey, dengan keadaan B prime C prime sama dengan panjang BC. Okey, BC kat sini kan, BC B prime C prime sama dengan panjang BC. Jadi panjang ni akan dikekalkan. So panjang yang dikekalkan ni cikgu highlight sikit supaya kita tak usik. Okay, and then apa lagi? Sudut B prime A prime C prime adalah sama dengan sudut BAC. Macam mana kita baca sudut tadi? Kita ambil bucu yang dekat tengah. Okay, kita ambil bucu yang kat tengah. Ini A prime, sini A. So sudut A. Jadi sinilah. Okay. Jadi sisi ni dikekalkan, sudut ini pun dikekalkan. Yang cikgu highlightkan ni. Okay, dua yang cikgu highlightkan ni dikekalkan. Jadi itu yang kita tak boleh usik. Sekarang dia suruh kita lakar satu segitiga. Ni sebenarnya kes berambiguity. Cuma untuk syllabus awak, dia tak mention tau. Dia adalah kes berambiguity. Mungkin dia mention kot dalam textbook, tapi sikit je lah. Dia tak ada subtopik khas dia. Lepas tu mungkin sebab bila dia tengok kan budak-budak jawab pun nasib tak betul dalam SPM, dia pun buatlah subtopik yang khas. Ikut ni. Okay, so macam ni kita nak lukis satu segitiga. Bentuk dia berbeza daripada A, B, C, tapi kita masih kekalkan panjang BC dan juga sudut A. Okey, sudut A ni kalau perhati, dia akan berubah kalau awak tarik C ni tau. Contoh C ni awak kalihkan sikit, dan sudut A ni akan berubah. Dia akan terkangkang ke ataupun dia akan jadi semakin tirus. Sebab tu dia kekalkan sisi yang bertentangan. Awak perhati, sudut A, sisi yang bertentangan dia adalah sisi BC. That's why kedua-dua pasangan ni dikekalkan. Okey. So, bila awak dah jumpa sisi yang bertentangan, dia punya step yang pertama adalah awak kena bina dia punya segitiga, dia punya garisan bersudut tegak. Bina yang tu dulu. Okey. Awak nampak ini BC kan? Daripada sini awak bina satu garisan bersudut tegak. Ini cara simple je sebenarnya tanpa pakai projektor. Projektor, bukan projektor. Apa nama benda alah tu? Protector yang tu. Jangka lukis. Yang ni tak payah pakai jangka lukis. Ikut lah kan. Lupa nak buat jangka lukis dalam bilik exam. Okay, so yang ni buat jadikan dia bersudut tegak. Okay, bila dia dah jadi bersudut tegak, then jadikan segitiga sama kaki. Okay, segitiga sama kaki. Ni bersudut tegak. Awak buat satu segitiga sama kaki. Macam ni. Awak agak-agak sama dia punya jarak dia. Okay. So awak sketch. Nampak tak sekarang ni kita dah ada satu segitiga sama kaki. Bina dulu satu garisan bersudut tegak, kemudian buat satu segitiga sama kaki. BC, kemudian ada satu lagi C dengan kat bawah ni, ini yang jadi B prime. Bila awak buat segitiga sama kaki, maksudnya awak akan kekalkan panjang asal BC. Okey, awak akan kekalkan panjang asal BC ni. Nampak tak? Sama kaki. Maksudnya dua-dua panjang dia akan sama kan untuk segitiga ni. So panjang BC akan sama dengan panjang garisan yang baru ni. Jadi awak dah kekalkan kat situ. Sudut awak tak ubah. Jadi awak dah dapat satu segitiga yang baru sebenarnya. Sini dah B prime. Ini ubah je lah. Jadi A prime. Sini C prime. Macam tu lah. Okey, tu paling simple lah, tak payah pakai jangka lukis. Dan macam mana awak nak tulis sebagai jawapan? Awak ambil awak punya kertas soalan tu, buh dekat belakang buku jawapan. Okey, buh kat belakang kertas buku jawapan. Lepas tu tekap dia. Cara paling senang lah. Awak tak payah nak kira balik sebab soalan yang macam ni dia akan mention yang dia tak nak berskala tau, penyelesaian secara berskala. Maksudnya awak tak boleh ikut ukuran yang sebenar.
So awak ikut je lah apa yang dia bagi kan. Cikgu sketch ni pakai pensel lah, selamat sikit. Okay, so ratakan dia bagi cantik-cantik. Tak cantik ni, tak sama pula dia punya bawah ni. Okay, and then buat segitiga yang baru. Sebab tadi pakai yang A prime, B prime, C prime yang kita tanda Okay, tengok. Lepas cikgu tanggalkan. Okay, perhatikan. Jangan cikgu lipat sikit agar nampak. Nampak tak? Yang cikgu lukis ni adalah A prime, B prime, C prime. Okay, dia label. Labelkan sebagai A prime, B prime, C prime. Okay, lepas tu apa yang kita kekalkan tadi? Sudut kan? So tulis sini sudut 45.99 darjah. Lagi sisi ni kita kekalkan. So tulis panjang dia adalah 4.7 cm. Kena tulis. Okay, apa yang kita kekalkan tu awak kena tulis. Dia dah siap. Dapat dah 1 markah. Rugi lah kau tak buat ni sebab senang. So selesai soalan B. Oi, belum. Dia nak cari, ada orang lagi bondo nak cari lah kat bawah tu. Tak perasan pula. Okey, dia suruh cari sudut B prime, C prime dan A prime. Okey, B prime, C prime, A prime maksudnya berdasarkan segitiga kita yang baru. Okey, sudut kita tengok kita nak baca ikut apa? Ikut bucu yang tengah. So dia nak sudut yang ini sekarang. Dia nak sudut yang tu. So macam ni kita nak cari sudut yang tu. Macam mana awak nak kira sudut untuk B prime? Okey, tadi awak dah kira dalam statement dia dah bagi tahu sudut A semua, so kita dah label. Okey, so walaupun awak nak cari sudut untuk segitiga yang baru, awak kena tengok semua maklumat yang dah ada pada segitiga yang asal. So tengok sini, segi dia dah bagi 45.99. Kalau nak cari sudut C prime, okey, C prime ni duduk atas ni kan. So awak tak boleh nak pakai segitiga asal tau. Jadi ideanya adalah awak boleh modify, awak cari B prime dulu. Okey, B prime adalah sama kaki dengan B. Jadi awak boleh cari sudut B. Okey, awak cari sudut B dulu. Macam nak cari sudut B, awak guna petua sinus. Okey, sebab sini awak dah ada sudut 45.99. Sisi bertentangan awak dah ada 4.7. Okey, kemudian untuk sudut B, sisi yang bertentangan pun awak dah ada 6.5. Jadi 6.5 awak boleh cari sudut B. Okey. Baik, kita akan masukkan dalam petua sinus dulu. Okay, kita masukkan petua sinus. Kita akan letak kat sini sebab kita pakai A dengan sisi A. So dia adalah A per sin A. Okay, sama dengan B kita dah ada juga. So B per, yang kita nak cari adalah sudut B. Jadi sin B. Okay. So A per sin A sama dengan B per sin B. Okay, then kita masukkan rumus. Okay, kita masukkan A kita adalah 4.7. Okay, kita masuk sini 4.7. Okay, per sin A kita 45.99 sama dengan B kita adalah 6.5. Ini pun kita perkan dengan, okay, yang ini kita tak tahu. Sin B ni kita tak tahu. Okay, so kita kira. Okay, yang ni boleh kira. Kira pakai kalkulator. Macam ni kita nak cari sin B. Okay, sin B ni kita boleh letak dia kat atas ni, darab sini. Maksudnya sin 45.99 darab 6.5. Okey, kemudian nanti bahagikan dengan 4.7 sebab 4.7 akan turun bawah. Okey, lepas sin B ni naik atas. Jadi sin 45.99 darab 6.5. Okey. Then bahagi dengan 4.7. So dapat 0.9947. Ini baru sin B, belum B lagi tau, belum sudut B. Ini baru sin B. Sama dengan 0.9947. Okey, siapa yang tak faham macam ni cikgu buat yang ni, awak boleh buat dia secara macam ni manual lah kiranya. Awak dah buat ni atas, kan. Ini awak akan dapat, ini cikgu tulis balik kalau siapa yang tak faham. Ini awak akan dapat 4.7. Okey, darab sin B sama dengan, tengok bila cikgu buat ni atas dapat yang macam ni. Dan sini awak akan dapat 6.5.
Okey, darabkan dengan sin 45.99. Okey, nampak? And then awak nak cek sin B kan? Jadi di sini akan tinggal sin B 47 bawa pergi sebelah. So yang ni akan jadi 6.5 darabkan dengan sin 45.99 bahagi semua dengan 4.7. Sebab kita bawa 4.7 ni pergi sebelah. So jadi bahagi. Dia dapatlah sin B. Okey, so macam ni lah sebenarnya. Kalau siapa yang tak reti direct ni, boleh susun balik and then awak dapat benda yang sama. Bila awak kira, awak akan dapat jawapan 0.9947. So nak cari sudut B adalah awak shift sin kan. Okey, shift sin and then masuk jawapan 0.9947. Awak dapat 84.09. Tapi sebab sini 8 kan, sudah akan jadi 84.1 sifar untuk dia punya sudut. Okey, so sini dapat sudut B dia 84, betul tak masuk 947 kan? 84.1 sifar darjah. Okey, ada orang dia akan skip step yang ni tau. Dia tak akan tulis 0.9947 ni. Mungkin dia tulis tapi dia takkan pakai. Dia akan terus shift sin kan. Kan dia dapat macam ni kan. Dia terus shift sin kan answer. And then dia akan dapat 84.08. Sebenarnya ni jawapan yang lagi tepat. Sebab yang atas ni bila kita bundarkan dia jadi 4 angka bererti, so dia akan lari sikit jawapan. Dia akan dapat 84.1 sifar banding dengan jawapan asal. Okey. So cikgu slashkan ini. Cikgu buat yang shift answer punya. Okay, supaya kita akan dapat yang lebih tepat jawapan dia nanti. Okay, so dah dapat. Kita dapat sudut B. Jadi B kita adalah 84.08. Jadi di sini 84.08. Okay, bila sini 84.08, maksudnya di sini pun adalah 84.08 sebab sama kaki. Okay, jadi awak boleh kira dah sebenarnya sudut B prime. Sudut B prime. Nak kira sudut B prime. Okey, so sudut B prime adalah sama dengan 180 tolaklah dengan 84.08. Awak dapat sudut B prime. Okey, so 180 tolak 84.08, 0.08 95.92. Okey, so dapat sudut B prime kat situ. Okay, yang ni kena buat slow ni sebab dia banyak step. So dapat B prime. Jadi B prime kita adalah 95.92. So A prime dah ada, B prime dah ada. Awak nak kena cari C prime. Soalan nak C prime. Okay, so kita boleh guna keseluruhan sudut 180 darjah. Tolak sudut A prime, tolak sudut B prime, awak dapatlah sudut C prime. Okay, ni nak siap ni. Jadi last sekali sudut C prime sama dengan 180. Okey, tolakkan dengan 45.99. Tolakkan dengan yang ni tadi kira P prime 95.92. Okey, so dapatlah jawapan sekejap lagi C prime 180 tolak 45.99 tolak 95.92. So kita dapat 38.09. Okey, C prime sama dengan 38.09. Okey, betul. 38.09 darjah. Dah siap. Dapatlah jawapan C prime kat situ. Okey, so markah. Jangan kerja panjang kan. Apa markahnya? Markahnya bila awak lukis betul segitiga yang baru, sini K1. Okey, ini cikgu tak label pula ni dapat 95.92. Okey, lepas tu bila awak kira untuk yang ini, untuk awak cari B prime, okey, awak masuk rumus yang ni, awak dapat lagi satu markah. Okey, nilai ni pun satu lagi markah, N1. And then last sekali bila awak dapatkan dia punya nilai yang akhir ni. So totalnya 4 markah kat situ.
Boleh faham tak? Okey, last sekali soalan C. Soalan C patutnya awak kena buat dekat page lain lah. Sebab kalau macam cikgu ni pun dah penuh lah satu kotak A4 soalan B kan. Okay, tapi sebab kita nak jimat ruang dan cikgu nak tunjuk sekali gambar ajar untuk B ni, sebab dia akan ada relation nanti dengan soalan C, so cikgu buat macam ni lah. Dan exam kau jangan buat macam ni pula, kau buat muka surat lain jangan takut. Buku tu tebal kot, nanti awak dapat buku soal buku jawapan. Okey, so soalan C dia suruh awak kira luas bagi segitiga A prime, B prime, C prime. Okey, bagus kita buat soalan ni. So kita boleh recap balik kita punya rumus luas yang melibatkan sudut. Iaitu yang ini. Okey, pull off frame yang ni. Okey, yang tu. Okey, so cikgu akan copy balik rumus macam biasa. Okey, cikgu copy rumus. Okey, so apa rumus dia? Rumusnya adalah 1/2 AB sin C. Okey, AB sin C ni maksudnya 1/2 darab A darab B darab sin C Okey, jadi ini gambar rajah kita. Bila kita nak pakai dan macam ni kita nak pakai. Okey, awak tengok sudut dan sisi yang awak ada. Yang ni awak dah ada. Okey, sudut A prime, B prime pun dah ada, C prime tadi kita dah kira. So cikgu tulis 38.09. Yang ni kita kira. Dan apa lagi daripada segitiga yang sebelum ni? Yang ni AC sama kan? Kita dah ubah. Jadi di sini kita dah ada panjang dia 6.5 cm. Okey, AB ni kita tak tahu panjang dia berapa lah yang kat sini. Sisi yang baru ni kita tak tahu panjang dia berapa. Okey, so macam mana kita nak pakai untuk cari dia punya segitiga? Dia punya luas segitiga. Awak tengok dua sisi yang awak ada, awak ambil sudutnya. Okey, dia punya sudut kandung. Sebab dia bersebelahan kan, so dia punya sudut kandung. Okey, dua sisi yang awak ada, ambil dia punya sudut kandung. Bukan yang bertentangan Dua sisi yang awak ada. Okey, dua sisi, ambil sudut kandung. Dua sisi, ini sudut kandung dia. Kalau sudut kandung yang ni, sudut kandung 95.92 ni, ni dua sisi dia. Ini awak tak tahu. Okey, kalau yang ni pula, ini dua sisi dia. Yang ni awak tak tahu juga. Jadi satu-satunya yang awak tahu kedua-dua sisi adalah sudut kandung C prime. Nampak tak? Dia relate dengan soalan yang sebelum. Okey, soalan sebelum kan so cari C prime kan. Okey, so kita nak cari luas. Jadi luas sama dengan patutnya buat macam ni kan. Luas segitiga A prime, B prime, C prime. Okey, and then sini 1/2 darab okey, ambil salah satu ni sebagai sisi A, satu sisi B, ini sin C. Okey, so ambil je, tak kisah pun, yang penting dia adalah sisi bersebelahan dia. 6.5 darab 4.7 darab sin 38.09. Nampak tak? Masuk je terus rumus. Sebab tu soalan ni 2 markah sahaja. Okey, so 1/2 darab 6.5. Cikgu jenis suka darab sikit-sikit tau. Ni PL darab 4.7 and then darab sin 38.09. So dapat jawapan last dia, luas dia adalah 9.423. Okey, dah siap. Luas apa dia punya ni? Sentimeter per segi. Dia punya unit. Okey, so settle. Jadi yang ni pun masuk rumus 1 markah. Dapat jawapan lagi 1 markah. Settle. Siap 10 markah. Rasa-rasanya boleh buat tak? Ke macam susah? Cikgu rasa mungkin awak akan rasa macam susah sikit sebab awak nak relate kan, betul tak? Relate kan setiap maklumat yang awak ada, tambah lagi segitiga awak dah jadi macam ni mangai banyaknya maklumat dalam tu Lepas tu buat lagi satu segitiga. Ya Allah. Okay, tapi macam cikgu saya kata lah, practice make perfect. Soalan dia berulang-ulang yang sama tau. So kalau awak banyak buat latihan, tak mustahil awak boleh score. Ini adalah antara soalan yang wajib score. Selalu kita galakkan student score kalau dia nak lulus ataupun kredit untuk AdMed. Okay, so kita terus pergi ke soalan set 2. Okay, sebenarnya cikgu dah record benda ni, tapi lepas tu visualizer cikgu buat hal. So untuk bahagian yang cikgu dah tulis tu, cikgu just akan explain sajalah ya. Cikgu takkan tulis balik. So cikgu tak ada printer sekarang. Okay, so kita tengok soalan set 2. Sabar je lah kan. Okay, soalan set 2 ni dia bagi awak sama juga
gambar rajah segitiga ABC. Ini yang cikgu maksudkan tadi, penyelesaian secara berskala, lukisan berskala. Maksudnya dia tak nak awak lukis balik, kemudian awak kira, awak gunakan pengiraan yang sebenar tau macam ni. Ni dia dah kata 8 cm. Itu kejap lagi Ni tadi cikgu dah catat. Okey, tapi sebenarnya dia adalah 4.5 cm. So awak pun anggap ni sebagai 8 unit and then 8 unit kepada berapa cm macam tu. Tak nak lah. Jangan buat macam tu jangan merumitkan keadaan. Pakai je lah apa yang dia bagi. Kemudian ikut je lah apanya teknik yang cikgu ajar. Itu paling senang sekali kan. Okey, lepas tu kita tengok statement dia. Baru kita tengok statement. Statement dia bagi, okey, sudut ABC sama dengan 120 darjah. So cikgu dah label kat sini 120. Sudut tengok bucu yang ketiga, bucu tengah So bucu tengah B. So dia adalah sudut B 120 darjah. And then AB sama dengan 8 cm. And then dia bagi luas segitiga ABC sama dengan 24 cm. Luas segitiga. Jangan pula awak pakai 1/2 darab panjang darab lebar. Tak boleh. Sebab itu hanya untuk segitiga bersudut tegak. Sekarang ni segitiga kita ni adalah segitiga bersudut cakah. So tak boleh pakai setengah darab panjang darab lebar. Aduh, tak boleh. Okey, so soalan dia. Tengoklah dia jalan kerja. Magic kan? So soalan dia kata hitung panjang bagi BC. Okey, panjang BC. Kalau tengok dekat gambar rajah ni, okey, BC dekat sini. Okey, and then AB. Sekarang dia dah bagi luas segitiga. Ingat tak rumus luas segitiga kita tadi? Kita ada 1/2 darab A darab B darab sin C. Yang mana A dengan B ni adalah sisi sebelah kepada sin C. Okey, so kalau kita ambil sudut ini, kita akan dapati sisi sebelah dia adalah sisi AB dan juga BC. So bila kita dah tahu luas segitiga, kita boleh manipulate kita punya rumus luas segitiga tu untuk cari panjang BC. Ini cara cikgu manipulate-nya. Ini rumus luas yang asal. Okey, sama dengan 1/2 AB sin C. Kemudian luas dia dah bagi tadi 24. So kita tulis 24. 1/2 darab 8. 8 ni adalah sisi yang diberi 8 cm. So darab 8 and then darabkan dengan BC. BC kita tak tahu berapa. Okey, so kita tulis je sebagai BC and then darab dengan sin 120. Okey, lepas tu tekanlah kalkulator. Okey, tekan kalkulator, selesaikan yang mana boleh selesaikan dulu. Jadi 1/2 and then darab 8 darab sin 120. Okey, lepas tu kan awak akan dapat nilai ni dengan BC kan. Lepas tu bawa nilai ni pergi ke sebelah, awak akan dapat 24 bahagi answer. Dan awak dapat nilai untuk BC. Okey, ambil 4 angka berarti, jadi BC adalah 6 point. Wih, tak ada colornya. 6.928 cm. Okey, walaupun dia nilai cm. So sebab ada rakan-rakan cikgu yang penanda kertas kan, mereka pun kata better tetapkan dengan 4 angka berarti. Sebab ini belum jalan penyelesaian yang last tau. Nanti banyak kita nak pakai lagi nilai BC ni. So kita ambil lah macam ni sebab skema pun macam ni dia bagi. Okey. So dekat sini kita masuk rumus. Okey, kita masuk rumus ni betul. Jadi kita dapat K1. Okey, lepas tu kita dapat nilai panjang BC and then kita dapat N1. Okey, tu soalan 14A1. Ada lagi bawah tu panjang lagi. Oi, dia nak panjang lagi. Nak panjang apa pula ni? Dia nak panjang, tertanggal. Dia nak panjang bagi AC. So AC duduk kat mana? Tengok balik gambar rajah. AC dekat sini. So macam mana kita nak cari panjang AC? Apa kita boleh buat? Kita nak cari panjang AC. Okey, awak boleh guna konsep. Okey, awak dah ada satu sudut. Awak nak cari sisi yang ketiga. Sini dah ada kan? Ini kita tanda. Kita dapat tadi. BC berapa kita dapat? 6.928 cm. Okey, kita tanda supaya senang kita nak tengok. Jadi kita nak cari satu lagi sisi. Jadi sekarang ni 3 sisi. Bila 3 sisi, cosinus. Okey, so kita akan pakai rumus cosinus. Bezanya sekarang kita akan letakkan AC tu sebagai A kuasa 2. Sebab kita tak tahu kan AC ni berapa. Kita nak cari panjang dia ni. Okey, jadi kita letak yang kat situ. And then semua sisi lain kita masukkan lagi dalam rumus. Senang je soalan ni.
Okey, so soalan 2 nak buh mana? Tak soalan 2, buh sebelah. Tak nampak pula dalam video ni. Okey, so untuk soalan 2, kita salin dulu rumus kosinus. Rumus kosinus adalah A kuasa 2 sama dengan B kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2BC cos A. Okey, cos A. Jadi cos A ni salah satu sini lah yang awak dah ada. Okey, sini, kalau sini awak dah ada. Okey, sini B. And then awak nak cari sisi yang ni kan. Okey, lepas tu yang ni dengan yang ni. Comel cantik dah tu. Okey, so cikgu labelkan ikut sisi je dululah. And then kita alter kita punya rumus. Sudut B, jadi ini adalah sisi B. Sudut A, jadi ini adalah sisi A. Sudut C, jadi ini adalah sisi C. Okey. So kita tengok balik. Sini sudut B. Sudut B. Okey, so sini akan jadi cos B. Cikgu alter balik rumus Ini akan jadi cos B. Okey, yang kita nak cari AC. So AC kuasa 2 sama dengan, okey, ini tak kisahlah. A tambah C. A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 AC. Nampak tak? Cikgu alter dia. Okey, cikgu alter kali ni berdasarkan maklumat yang dibagi. Yang hijau ni rumus asal, yang purple ni lepas cikgu alter. Okey, lepas cikgu ubah. Cos A kita jadikan cos B sebab kita ada nilai sudut B saja. Okey, kemudian AC adalah yang kita nak cari yang bertentang dengan sudut B. Okey, so kita buat AC kuasa 2. Kemudian sini kita dah label sebagai sisi A dengan sisi C. Jadi situ cikgu ubahlah. A kuasa 2 tambah C kuasa 2 tolak 2 AC. Macam tu. Okey, so bolehlah kita masukkan sahaja maklumat dia. Okey, terus pakai pen purple lah. So sisi A yang kita dah label 6.928 kuasa 2 tambah yang C kita dah label 8 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 6.928 darab 8. Nampak and then darabkan dengan tak muat cos 120 darjah. So cikgu dah transfer semua maklumat ke dalam rumus. Okey, so dia nak cari AC tau. Yang ni baru AC kuasa 2. So selesaikan dulu. Dia selesaikan dulu. 6.928 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 tolak 2 dalam kurungan 6.928 darab 8 darab cos 120 darjah. Okey, so kita dapat 167.42. Okey, 167.42. And then kalau kita punca kuasakan jawapan sebab kita nak cari AC saja, kita akan dapat 12.94. Okey, so kita salin yang ni dulu. Ini adalah AC kuasa 2. Okey, 167.42. Yang ni salin aja. Salin aja, tapi bila awak nak buat jawapan, awak kira jawapan, awak ambil set answer tau. Jahat tak? Awak tipu tak macam tu? Okay, sebab kita nak jawapan yang betul-betul tepat. Okay, so kita akan dapat AC sama dengan 12.94 cm. So dah dapat dah panjang AC. Okay, 12.94 cm. Okay, so dah siap sini. Dapat AC ni, awak masuk rumus kosinus 1 markah, dapat nilai 1 markah. Okey, baru 4. Soalan ni kena markah. So ada lagi satu iaitu sudut BAC. Panjang gila soalan. Okey, sudut BAC. So kita tengok label macam biasa. Apa maklumat yang kita dah dapat tu terus label. Biasakan. Nak biasakan kena selalu buat latihan dia. Dan awak akan terbiasa dan akan dibiasakan. Okey, so soalan dia nak sudut BAC. Ambil bucu tengah A. Jadi sudut ini yang dia nak. Macam ni nak buat? Ui, sonang ni depan mata. Ini dah tentulah rumus sinus. Okey, rumus sinus sebab kita dah ada satu sudut. Kita dah ada satu sudut dengan sisi bertentangan. Sudut ni kita tak ada, tapi kita dah ada nilai sisi bertentangan. So confirm ini adalah rumus sinus. Okey. Dah tak payah dah tengok rumus sinus by this time kan. Sebab awak tadi kita nak recap aja. Yang ini sebab awak dah buat yang tadi punya soalan kan.
So awak dah tahu konsep rumus sinus tu macam mana. Jadi awak boleh terus pakai je sebenarnya rumus sinus ni. Okey, apa yang kita ada? Letak maklumat kita ada dulu. Kita ada sisi dia, sisi perkan dengan sin sudut. Okey, so sisi 12.94. Jadi sini 12.94 and then perkan dengan, okey, kita ada sudut sin 120. Okey, sama dengan sisi yang seterusnya yang kita nak cari 6.928 perkan dengan, okey, sudut yang kita tak tahu ni. Yang ni buatlah sin A sebab dia nak sudut A kan, BAC. Okey, then selesaikan. Macam cikgu kata tadi, siapa yang reti direct buat direct, siapa yang tak reti susun balik dulu. Okey, kalau kita buat direct, kita akan dapat sini darab, kemudian nanti bahagikan dengan 12.94. So sin 120 darab 6.928. Okay, and then bahagikan dengan 12.94. Awak akan dapat nilai sin A 0.4637. Okay, so cikgu tulis sini sin A sama dengan 0.4637. Okay, walaupun awak dapat yang macam ni kan, tak payah tulis sini tau. Tak payah tulis, tak payah tekan yang ni. Awak terus ambil daripada sini, shift sign, answer. Dan terus dapat nilai sudut A, iaitu 27.62. Okey, dapat nilai sudut dia 27.62 darjah. Okey, jangan lupa soalan asal adalah sudut BAC. So tulis oleh itu sudut BAC sama dengan 27.62 darjah. Okey. Dah siap. Okey, siapa yang tak faham yang ni, macam tadi cikgu kata, susun balik. Susun balik tu maksudnya yang di sini 12.94 dia akan darab dengan sin A sebab sin A buat naik atas kan. And then sama dengan 6.928 yang ni darab dengan sin 120. Okey, lepas tu macam nak cek sin A je. Maksudnya 12.94 ni kena bawa ke bawah. So dia akan jadi sin A sama dengan 6.928 darab sin 120. Okey, perkan dengan 12.94. Lepas tu kira macam biasa, awak akan dapat jawapan sama macam cikgu. Okey, untuk markah pula, untuk markah. Okey, untuk markah awak masuk rumus sinus macam biasa. K1 dapat jawapan betul, dapat N1. So total 6 markah dalam tangan. Okay, next question. Soalan B dan merangkap soalan terakhir sebenarnya. Kali ni untuk sekolah kita ada AB saja. Tadi ada ABC, sekarang AB. Macam senang sikit kot. Kan? Okay, so apa soalan dia? Justru awak lakar, macam biasa akan ada soalan ni. So tolong biasakan dirilah kan. Sebab cikgu pun kata macam biasa kan. So lakar sebuah segitiga A prime, B prime, C prime. Okey, yang mempunyai bentuk berbeza daripada segitiga ABC dengan keadaan B prime C prime adalah sama dengan BC. Okey, yang ni macam cikgu cakap tadi, highlight kan. BC duduk kat sini. So ini adalah sisi yang dikekalkan. Okey, BC dikekalkan, dia akan jadi sisi B prime C prime. And then sudut B prime A prime C prime adalah sama dengan sudut BAC. Okay, sudut, kita nak tahu sudut mana dikekalkan. Tengok bucu tengah. Bucu tengah dia A kan. Okay, so maksudnya sudut dekat sini, sudut dekat A. Sudut dekat A. Okay, A ni tadi kita dah kira sudut dia. Kita transfer pula maklumat Okay, sudut A ni berapa tadi? 27.62. So sini 27.62 darjah. Okay, so ni sudut yang dikekalkan, ini sisi yang dikekalkan. So apa step tadi kita kena buat? Step yang pertama, tengok sisi yang dikekalkan. Okey, bertentangan dengan sudut. Jadi dah nice, jadi dah. Okey, so kita kena buat garisan bersudut tegak. Okey, buat satu garisan bersudut tegak. Cari sini, cari kakinya. Okey, bina garis putus-putus. Satu garisan bersudut tegak dekat sini. Okay, so buat garisan sudut tegak. Okay, dah siap. Lepas tu bina satu segitiga sama kaki. Okay, kita agak-agak je sebenarnya.
Okay, bina satu segitiga sama kaki. So kita boleh buat macam ni lah. Ni lah lebih kurang. Okay, dah siap. So ini adalah nilai C prime yang baru. Kita kekalkan panjang dia sebab bila dia sama kaki, dia bersudut tegak, dia sama kaki, maksudnya panjang dia akan sama. Kan, kita kekalkan panjang, kita kekalkan sudut. So nice. Lepas tu nak buat apa? Tekap. Cikgu kata tekap dia. Okey, tekap dia. So ini adalah soalan B. So tulis. Ni soalan B. Okey, lepas tu kita tekap lah pakai pensel. Okay, kat sini. And then sini lagi satu. And then sini lagi satu. Okey, so labelkan sini A prime, sini C prime, sini B prime. Hai. So sini sudut yang kita kekalkan berapa tadi? Ya. Okey, 27.62. Kita label 27.62 darjah. Panjang ni pun kita kekalkan iaitu 6.928 cm. Okey, so cikgu translate je. Cikgu transfer je balik maklumat. BC, okey, B prime C prime, panjang sama, sudut dikekalkan 27.62. So settle. Last kali dia suruh kita cari sudut B prime, C prime dan A prime. Okey, so ni sudut dekat mana ni? Kena pasti dulu sudut dia duduk kat mana. Oh, sudut dia duduk dekat sini. Dekat sini So ini sudut yang kita nak cari. Jadi macam mana kita nak cari sudut ni? Okey, kita tengok balik maklumat yang kita ada. Okey, apa yang kita boleh buat lagi dekat sini? Okey, biasanya maklumat yang pertama dia akan datang daripada gambar rajah yang asal. Kalau sini 27.62, sini 120, jadi kita boleh cari sudut C. Bila kita dapat sudut C, sebab dia sama kaki, kita akan dapat sudut dekat sebelah C prime. And then kita tolak 180, kita dapat sudut yang sebelah ni. And then kita boleh cari sudut B ataupun apa sajalah yang dia nak awak cari. Okey, so kita cari sudut C dulu. Kita cari sudut C dulu. Okey, untuk cari sudut C, letak sini lah. Sudut C sama dengan, okey, keseluruhan ni 180. Okey, tolakkan dengan 120 dan 27.62. 120 tolak 27.62. So ini kita akan dapat 180 tolak 120, 27.62. 32.38. So 32.38 darjah. Jadi sudut C kita adalah 32.38 darjah. Okey, bila C yang di sini 32.38 sebab dia sama kaki, nampak tak? Dia sama macam soalan tadi tau. Jadi sini pun kita dapat 32.38. So soalan dia nak C prime. C prime duduk sini kan? C prime yang melibatkan A prime, B prime, C prime, A prime. Jadi C prime yang belah sini. Yang belah sini. Okey, so yang ni 180 tolak je 32.38. Terus dapat C prime. So sudut C prime sama dengan 180 tolak 32.38 darjah sama dengan, okey, 180 tolak 32.38 kita dapat 147.62. 147.62 darjah. Okey, dan oleh sebab dia minta sudut, okey, B prime, C prime, A prime, so tulis balik sama dengan 147.62 darjah. Dah siap dah. Okey, dah siap. Okey, so markah. Macam mana untuk markah? Markah, kat sini dia banyak sikit markah lah sebab 4 markah kan. Jadi yang ni gambar rajah 1 markah. Jadi sebenarnya P1 pengetahuan je ni. Gambar rajah pengetahuan. And then dekat sini K1. Okey, dapat nilai yang ini. N1, K1 dekat sini, N1 yang ni, and then yang ni lagi 1 N1. So cukup 4 markah. Okey, so tu saja sebenarnya, tak banyak pun. Nanti bila awak naik sekolah, bukan naik sekolah lah, sehari sebelum trial ADMAT, kita akan buat beberapa lagi soalan yang lebih kurang sama yang melibatkan penyelesaian segitiga. Okey, supaya awak terbiasalah nanti dengan bentuk-bentuk soalan dia. Cikgu nak tolong awak ni, nak bagi awak dapat 10/10 untuk penyelesaian segitiga ni. Okey, so tolong bagi kerjasama. Siapkan yang ni, salin.
Lepas tu jangan lupa screenshot and then WhatsApp personal cikgu, okay? So itu saja untuk kelas kita hari ini. Apa-apa yang tak faham boleh terus direct PM cikgu. Okay, so terima kasih. Jumpa lagi next time.